Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersemangat untuk kita teruskan kelas kita pada minggu ini. Baik, untuk hari ini, untuk kelas saya, kita akan sambung tajuk akhlak lagi. Akhlak tahun 4 dalam pelajaran yang ke-7, iaitu berkenaan dengan adab berhujah. Okey, berkenaan dengan adab berhujah. Baik, sama-sama kita teruskan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita teruskan lebih mendalam, sama-sama kita tengok pengenalan dia. Berhujah ini merupakan satu pendekatan untuk berdakwah. Itu berhujah. Untuk apa? Untuk kita berdakwah. Okey, 3 cara berdakwah yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama sekali, menyampaikan dakwah secara berhemah. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat menasihati. Okey. Yang ketiga, berdebat, berhujah dan berdialog dengan cara yang baik. Okey, baik. Tu antara pengenalan berhujah. Okey, 3 cara berdakwah: menyampaikan dakwah secara berhemah, nasihat menasihati, berdebat, berhujah dan berdialog dengan cara yang baik lah. Okey, itu berhujah. Baik, itu pengenalan. Kita sambung pada pengertian berhujah. Apakah pula yang dikatakan sebagai pengertian berhujah ini? Apakah ta'rif berhujah? Okey, berhujah ini adalah satu pandangan dan idea yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Itu pengertian berhujah. Dia satu pandangan ataupun idea. Dia ibarat kalau kamu diberikan satu kumpulan, guru berikan kamu satu kumpulan, dan dalam kumpulan tersebut kamu berbincang. Apa yang diarahkan oleh guru suruh buat satu reka cipta, kamu pun berbincang. Seorang bagi idea, okey, kita buat reka cipta ni. Orang lain pula, sahabat lain pula bagi cadangan, kita buat yang ini. Sahabat lain bagi cadangan. Akhirnya sekali kamu pilih salah satu idea daripada kawan-kawan kamu, ataupun kamu boleh gabungkan semua idea. Lebih banyak kepala, lebih banyak idea, lebih baik dia punya hasil dia daripada satu kepala, satu idea. Okey, itu antara pengertian berhujah, iaitu pandangan ataupun idea yang dikongsikan ataupun disampaikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain. Okey, baik. Itu pengertian berhujah. Okey, bagaimana pula dengan adab semasa berhujah? Okey, anak-anak semua, kita lihat. Yang pertama, adab semasa berhujah, mestilah kamu berpakaian kemas dan sopan. Bila mana kita nak berhujah, pastikan pakaian itu dalam keadaan kemas, dalam keadaan yang bersopan. Tidaklah pakai pakaian yang berkoyak-koyak, tidaklah pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Okey, pastikan. Okey, dan ketika mana kamu berpakaian kemas, itu menunjukkan salah satu keyakinan kamu ketika mana kamu nak berhujah. Okey, baik. Yang kedua, menyampaikan secara berhemah. Okey, sampaikan secara berhemah hujah kamu. Jangan kamu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. Bahasa-bahasa yang kasar lah. Okey, yang ketiga, isi kandungan yang sesuai dengan tajuk. Isi kandungan itu mestilah sesuai dengan tajuk yang kamu sampaikan. Jangan sampai isi kandungan itu lari jauh daripada tajuk yang kamu ingin sampaikan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menyentuh perkara sensitif dan peribadi. Bila mana kamu berhujah, jangan kamu sampaikan perkara-perkara sensitif. Contohnya apa? Berkaitan dengan peribadi seseorang. Kamu kata dia begini, elakkan. Itu adalah perkara sensitif buat seseorang. Okey, yang kelima, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Okey, bila mana kamu nak berhujah, pastikan bahasa kamu sesuai dan sopan untuk digunakan. Sebab apa? Kamu nak sampaikan sesuatu yang baik, mestilah guna bahasa yang baik dan sopan. Okey, yang keenam, menyampaikan kata-kata dengan berhemah. Okey, bila mana kamu nak sampaikan satu kata-kata, pastikan kata-kata kamu itu berhemahlah. Yang ketujuh, hujah bersandarkan Al-Quran dan hadis yang benar. Okey, ini penting. Ini disebutkan juga sebagai dalil ketika berhujah. Bila mana kamu ada penguat ayat Al-Quran, kata-kata Allah, kata-kata Allah ni tidak akan ada siapa yang boleh tandingi. Walaupun orang tu ayah pin sekalipun, dia takkan dapat tandingi kata-kata Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi juga merupakan salah satu yang perkara-perkara yang benar.
Okey. Ini menguatkan lagi hujah kamu ketika kamu nak berhujah di hadapan orang lain ataupun ketika kamu nak berdakwah kepada orang lain. Okey. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, menggunakan kata-kata yang baik. Inilah elakkan daripada gunakan kata-kata yang kesat. Elakkan daripada gunakan kata-kata yang kasar. Okey, itu adab semasa berhujah. Okey, ini pertama adab semasa berhujah. Kita teruskan lagi kepada ciri-ciri berhujah yang baik. Bagaimana pula dengan ciri-ciri berhujah yang baik? Yang pertama, ciri-ciri berhujah yang baik, perlulah kita mempunyai pengetahuan yang luas. Okey, ini syarat dia. Ciri-ciri orang yang nak berhujah, mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan, maka hujah kita tak ke mana. Bila orang tanya sikit, kita dah tak boleh jawab. Okey, jadi kena ada ilmu, barulah senang kita nak menjawab persoalan daripada orang. Okey, itu dia hujah. Kalau ada ilmu, senang kita nak sampaikan kepada orang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Sebagai penghujah yang baik, kita kena mengawal, kita kena tarik minat, perhatian pendengar kita. Okey. Tu ciri-ciri yang kedua, cara yang kedua. Yang ketiga, mempunyai kemahiran dan pengalaman. Setiap orang yang nak berhujah dengan baik, dia perlulah ada kemahiran, dia perlulah ada pengalaman. Okey, cikgu, saya ni tak pernah lah berhujah, cikgu. Macam mana ni? Saya tak ada pengalaman langsung, saya tak ada kemahiran. Baik. Bila mana kamu buat pertama kali kamu nak berhujah, kamu nak berdakwah, perkara pertama sekali, bukan pengalaman yang perlu kamu ada. Perkara pertama sekali, kamu kena berani. Walaupun kamu tak ada kemahiran, kamu tak ada pengalaman, kamu kena berani. Bila kamu berani untuk cuba, untuk buat pertama kalinya, maka itu adalah pengalaman yang besar buat kamu. Itu bila kamu dah cuba buat kali pertama, kamu dah ada pengalaman. Kamu boleh perbetulkan lagi. Kat mana kamu nak betulkan lagi apa yang kamu ingin sampaikan dalam penghujahan kamu nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, mempunyai keyakinan diri. Okey, mempunyai keyakinan diri. Kamu kena ada keyakinan diri. Kalau tak ada keyakinan diri, macam mana kamu nak berhujah? Macam mana orang nak percayakan apa yang kamu sampaikan? Itu yang keempat. Yang kelima, mempunyai peribadi yang baik. Kamu kena ada akhlak yang baik dan boleh kawal emosi. Kalau kamu ada akhlak yang baik, kamu pandai kawal emosi, orang akan mudah terima apa yang kamu sampaikan. Okey, baik, seterusnya. Ciri-ciri berhujah yang tak baik pula. Tadi ciri berhujah yang baik. Ni ciri berhujah yang tak baik. Apa dia ciri berhujah yang tak baik ini? Yang pertama, orang yang berhujah yang tak baik ini menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, menggunakan bahasa yang kesat. Macam-macam lah dia sebut. Okey, itu bahasa kasar, bahasa yang kesat. Elakkan ya, ini tak baik dalam penghujahan kamu. Yang kedua, ucapan yang gagap dan tidak lancar. Kamu kalau nak berhujah, pastikan kamu praktis dahulu. Supaya kamu tak gagap dan kamu lancar ketika berhujah. Kalau tak, dia akan jadi ucapan dan gagap dan tidak lancar. Ni. Yang ketiga, berhujah terlalu lama dan membosankan. Bila kamu berhujah terlalu lama dan membosankan, dia akan menyebabkan orang jadi ngantuk, tertidur. Tu kena elakkan lah. Jadi, kalau kita lihat pada hari ini, ramailah pendakwah-pendakwah bebas yang menggunakan dengan cara apa? Ada yang berhujah dengan dalam keadaan yang buat lawak. Dia perbagaikan cara penyampaian mereka, buat lawak. Ada yang menyanyi. Okey. Ada yang bawa gitar, ada yang bawa macam-macam lah cara-cara dia orang nak sampaikan supaya hujah mereka itu, dakwah mereka itu tidak membosankan. Orang suka dengar. Okay, yang keempat, tidak boleh mengawal emosi. Jangan sampai kamu tak boleh kawal emosi kamu. Sebab apa? Kalau kamu tak boleh kawal emosi kamu, dia termasuk daripada ciri-ciri berhujah yang tak baik. Okay. Yang kelima, menimbulkan pertelingkahan. Bila kamu boleh menimbulkan pertelingkahan. Bila kamu tak dapat kawal emosi tadi, dia akan menyebabkan pertelingkahan dan pergaduhan. Habislah kamu. Itu yang menyebabkan orang tak suka kamu. Bila kamu berhujah, orang baling botol, orang baling kerusi semuanya. Tu boleh menimbulkan pertelingkahan. Okey, habis kamu nanti. Okey, itu ciri berhujah yang tidak baik. Okey, kita sambung lagi.
Bagaimana pula dengan akibat tidak beradab semasa berhujah? Okey, akibat tak beradab semasa berhujah ni, yang pertama, akibat dia hujahnya tidak memberi kesan yang baik. Hujahnya tak memberi kesan yang baik langsung. Kalau dia tak beradab. Yang kedua, menjadi bahan cemuhan. Yelah, tak bagi kesan. Lepas tu orang cemuh dia pula. Orang cakap belakang. Apa benda ni teruknya bagi hujah gini guna bahasa kasar, guna bahasa kesat. Nak ajak orang buat benda kebaikan tapi dia tak tutup aurat. Tu. Jadi kena elakkan. Okey. Yang ketiga, menjatuhkan maruah diri dan agama Islam. Di samping dia menjatuhkan maruah diri dia pun menjatuhkan maruah agama Islam. Dia sampaikan hujahnya tanpa menutup aurat. Malulah kita sebagai orang Islam. Okey. Kita nak tegur orang tapi kita tak buat dulu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, menimbulkan perselisihan faham dan menyebabkan berpecah belah. Okey. Akibat tak beradab semasa berhujah ini boleh menimbulkan perselisihan faham dan pertelingkahan. Ini boleh menyebabkan berpecah belah lah, bergaduh sana sini. Okey, disebabkan tak ada adab semasa kita berhujah tadi. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita dah belajar beberapa daripada pengenalan, pengertian, adab-adab semasa berhujah dan ada beberapa ciri-ciri semasa kita perlu berhujah, ciri-ciri tak baik dan akibat kalau kita tak beradab semasa berhujah. Okey, baik. Untuk persoalan ke apa nanti kita cuba tengok nanti hari Khamis kalau kita ada pertemuan lagi, insya-Allah kita akan jumpa dalam Google Meet kita ataupun Zoom kita lah, insya-Allah. Okey, kita bincang kat situ sama-sama, kita buat latihan dalam Google Meet tersebut. Okey, kita jumpa lagi hari Khamis, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.